Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama melaksanakan solat jamaah subuh dengan harap amalan kita menjadi amalan yang mutakabbalah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita berada pada muka surat 85 daripada kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah khatimah, iaitu menerangkan tentang taubat dan syarat-syarat taubat. Jadi kita menerangkan tentang definisi dosa besar apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita masuk kepada muka surat 85 tentang 42 dosa besar. Jadi kenapa ulama mengumpulkan, sebenarnya dia bukan hanya 42, dia boleh lebih, boleh sesuai dengan pendapat atau penemuan ulama. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kumpul setahu saya tu dari dosa besar tu hampir 120 lebih lah. Sebab di kitab dia berjilid tebal. Kalau Al-Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair tebal ni. Kabair tu dosa besar lah. Plural bagi dosa besar dipanggil dengan Al-Kabair dalam bahasa Arab. Al-Kabirah dosa besar, Al-Kabair beberapa dosa-dosa besar. Tapi memadailah untuk kitab yang kecil ini kita kumpulkan 42 dosa besar yang penting. Memadailah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. 42 dosa besar. Maka diketahui daripada ta'rif itu, dosa besar itu banyak. Ini dia kata dosa besar tu banyak. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Muqri. Jadi kita terangkan Syekh Ibnu Al-Muqri tu. Jadi Imam Ibnu Al-Muqri ini dia ada karang kitab. Dia ada karang kitab, dan kitab itu disyarahkan oleh ulama yang datang setelahnya, termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibn Al-Muqri. Dia ada karang kitab dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh. Saya tak ingat nama dia, Muzajjad atau apa macam itulah. Kalau tak salah pernah disebut dalam kitab. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bila ulama sebut Syekhul Islam ni, dia boleh banyak makna tuan-tuan. Kalau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Syekhul Hadis, ulama besar di dalam ilmu hadis, Al-Hafiz, yang mengarang syarah kepada Sahih Bukhari bernama Fathul Bari. Dia garang kitab Al-Isabah tentang sahabat dikumpulkan, dan banyak kitab-kitab lain. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada guru besar juga ilmu hadis bernama Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi.
Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani ini dia akidah dia Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah lah. Fiqh dia Syafi'i dan dia juga menerima ilmu tasawuf kalau kita baca dalam kitab Fathul Bari. Kalau Az-Zainuddin Al-Iraqi juga sama. Jadi tidak lepas daripada tiga ini. Kehebatan dua ulama besar. So Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada guru bernama Sirajuddin Al-Bulqini. Al-Imam Bulqini ini juga digelar oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai Syekhul Islam. Ini. Nampak? Syekhul Islam. Sebab itu gelar pangkat. Biasanya diberi oleh kerajaan dan ulama kepada tokoh ulama yang menjadi rujukan dalam semua fan ilmu, terbukti menjadi guru yang hebat kerana melahirkan murid yang hebat, terbukti sangat-sangat berakhlak mulia, dipandang hormat oleh masyarakat dan umat. Itu Syekhul Islam. Di dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hambali ada seorang tokoh tapi dia kontroversial kerana banyak ulama menolak dia dan rad dia. Perdialogan, perbincangan tu sampai ke muncak dia dan dia pernah dipenjara berkali-kali, yang bernama Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kita rahimahullah dia sebab dia masih ulama. Dia Muslim. Tapi walaupun ada pada hari ini yang mengkafirkan dia di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita ahli sunnah la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. So dia ini berakidahkan akidah yang berbeza dengan Asy'ari atau dipanggil dengan Al-Hasyawiyatul Hanabilah. Tapi dia di dalam mazhab Hambali digelar sebagai Syekhul Islam. Al-Imam Al-Buhuti di dalam kitab Kasyaful Qina, hatta ulama Hanabilah mazhab Hambali, fiqh dia Hambali, menerima, tapi akidah dia ikut akidah Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Dalam beberapa furu' Hambali merujuk kepada kitab Kasyaful Qina Al-Buhuti. Dan dalam kitab Kasyaful Qina Al-Buhuti menggelar Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam. Jadi boleh tak kita kafirkan dia? Tak berani lah. Nah itu jangan. Tapi akidah dia berbeza Ustaz. Sebab itu Al-Asy'ariyah memilih pendapat bahawa dia bertaubat di akhir hayat. 3 tahun sebelum, jadi sebelum kewafatan dia, dicatatkan oleh pengarang kitab Najmul Muhtadi bahawa di akhir itu dia rad Ibn Taymiyah, di akhir itu dia kata ini surat yang Ibn Taymiyah tulis dan dia taubat dan disign oleh banyak qadi. So boleh tak kafirkan dia? Tak boleh. Tapi Ustaz, lepas tu dia keluar, lepas meninggal je Sahih Najmul Muhtadi, dia tak terus dikembali kepada mazhab asal menurut beberapa riwayat. Tapi benda tu kita tak tahu secara pasti. Hati orang mana kita nak tahu. Mungkin terjadi. Kita pegang yang dah pasti dia tulis dan ada saksi, atau masih khabar-khabar yang mungkin betul mungkin salah. Kita nak pilih yang mana. Ini. Jadi kalau guru kami Syekh Al-Ustaz Nizar Hamadi, dia menolak mengkafirkan Ibn Taymiyah, tapi justru mengatakan bahawa dia taubat dan ini pendapat yang dia pilih dan lebih selamat. Kalau ada beberapa ulama, kita mengkritik pendapat dia sahaja di dalam akidah, tidak mengkritik batang tubuhnya. Itu lebih selamat juga. Betul? Itu yang kita pegang. Kita berbincang secara ilmiah. Jangan pula hari ini saya sebut Ibn Taymiyah rahimahullah, ada orang kata, tak boleh, Ibn Taymiyah dah kafir, tak boleh sebut rahimahullah. Ini bahaya. Kalau ada dekat Malaysia, dekat Negeri Selangor yang macam ni, ini bahaya. Dia dah membawa pemikiran takfiri.
Dan takfir ini adalah jenayah menurut enactment syariat, jenayah syariah negeri Islam. Ini jelas. Ini kita kena tahu. Tapi Ustaz, pandangan dia jelas banyak yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dan akidah Islam itu sendiri. Tak ditolak kemungkinan. Memang saya baca kitab dari awal sampai akhir. Raddut Ta'arud Bainal Aqli wa Naqli, 4 jilid. Mengaji di Casablanca. Sebab salah satu lecturer saya memang berfahaman Wahabi. Dia baca kitab tersebut dan saya mengaji. Dan saya baca. Memang kritisisme dia, Masya Allah. Ada yang bahaya, memang bahaya. Dia ada kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah. Dalam tu jelas ada unsur tajsim. Betul, tajsim tu anthropomorphism, menganggap Allah SWT ini berjisim. Memang ada dalam kitab tersebut, bukan tidak ada. Tapi apa kata Al-Imam Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir. Syekh Ali Jumaah ni sufi besar. Sufi besar yang kalau berhadapan dengan Ibn Taymiyah, kalau dia nak tasyadud, dia boleh je kafirkan. Tapi tidak. Apa dia kata dalam kitab dia? Apa yang terkeluar daripada Ibn Taymiyah seperti akidah-akidah yang batil ini, maka dia adalah perkara-perkara yang tidak kita sepakati. Kita tidak tahu pengakhiran hayat dia. Kita serahkan urusan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu, Ibn Taymiyah adalah tokoh besar. Kita menerima pendapatnya di dalam fiqh misalnya dia, beberapa pendapatnya yang boleh diterima kita ambil, pendapat yang buruk kita tolak. Kan selesai. Dan kita hormat dia sebagai tokoh. Tak ada masalah. Ini yang disebut oleh siapa? Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Kutubul Irsyad, Abdullah Al-Haddad. Apa dia kata? Dia kata, khudh ma safa wa da'il kadar. Khudh ma safa, ambil apa yang jernih dan yang keruh kita buang. Lepas tu datang Imam Piramli, dia buat lagu. Itu je dia. Dia buat lagu, ambil yang jernih, buang yang keruh tu lah. Saya pun tak kerti lagu dia macam ni. Berarti title Syekhul Islam ini adalah penghormatan dalam mazhab Syafi'i. Apabila disebut Syekhul Islam, maka fal muradu bihi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bukan Al-Bulkini. Kerana Al-Bulkini adalah Syekhul Islam pada zaman Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tapi bila Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i yang datang setelah Al-Zakaria Al-Ansari, maka dikembalikan kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa Zakaria Al-Ansari? Saya dah terangkan pada pertemuan yang lalu, termasuk guru kepada Sunan Bonang. Wali Songo ni ada satu Sunan Bonang. Saya pun dulu tak tahu. Tapi kawan dari Indonesia, dia baru tahqiq atau mengajar kitab Babat Cirebon. Dalam Babat Cirebon manuskrip, tulisan bahasa Jawa kuno. Dalam tu saya baca, saya tengok sanad Sunan Bonang adalah kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Means memang betul. Kita tahu Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang sempat pergi ke Hijaz dan juga menuntut ilmu di Mesir. Saya tahu Hijaz tu, Mesir tu saya tak tahu, tapi bila baca tu terkejut, berarti dia sampai ke Al-Azhar atau paling tidak dia jumpa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di Mesir. Dan secara tarikh memang dia hidup di zaman Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Haytami murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Imam Malibari dari India, Mailabar tu, Zainuddin Malibari. Jadi kalau kita pergi ke Kerala, Mailabar hari ini, di situ Syafi'i semua. Saya pernah pergi ke UK, di UK saya terkejut. Ada beberapa orang India datang dari India dan dia kata dia dari Mailabar. Sebab saya kata orang India biasanya Hanafi, Ahnaf, mazhab Hanafi. Dia kata tak, ana min Mailabar. Saya dari Mailabar. Mailabar Syafi'i. Macam kita.
Kitab dia Fathul Mu'in yang kita mengaji kat pondok tu. Itu kitab kita lah tu. Itu dari main lebar. Itu dia tuan-tuan dan puan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Rawdatul Talib dan syarahnya kepada Asnal Matalib. Asnal Matalib Syarhir Rawdatul Talib, matan dia adalah karangan Ibnul Muqri kalau tak salah. Zanjabat, lupalah, lebih kurang macam tu. Saya ada kitab dia lah. Saya kena cek balik. Dia punya silsilah kitab dia. So dalam kitab ini diliskan kabair. Ada 42. Adalah 42 perkara. Iaitu yang pertama, syirik. Ini penyakit paling bahaya sebab dia menentukan iman dan kufur, tuan-tuan dan puan-puan. Iman dan kufur ini terletak pada nombor 1. Syirik yakni kufur dengan sebarang bagai kufur. Semua jenis kufur, syirik ni kufur yang paling teruk. Masuk syirik ini apa? Menduakan Allah. Masuk menduakan Allah, percaya adanya sekutu bagi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syirik ini penyakit ataupun dosa paling bahaya. Masalah paling besar hari ini orang mudah tuduh syirik. Itu pun tak boleh juga. Sikit-sikit syirik. Bahaya. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah, kita hormat dia. Ada orang yang datang abad ke-13 Hijriah yang mengambil pandangan Ibn Taymiyah secara rigid dan dia menjadi terlalu sempit sehingga mudah mensyirikkan orang dan mengkafirkan orang. Dia bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang mana pendiri kepada mazhab Wahabi. So Muhammad bin Abdul Wahhab dikarang kitab bernama Kashfus Syubhat. Kitab tu tipis ya, tak tebal. Bahayanya sikit je semua syirik, sikit je semua kufur. Sehingga kan hari ini golongan Wahabi ini mudah menuduh orang sebagai syirik. Pergi kubur, angkat tangan, syirik. Padahal, saya bagi contoh, kalau dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi, Imam Majmu' ni, ada kitab lagi satu nama dia Al-Idah fi Manasikil Haji. Imam Nawawi juga. Imam Nawawi ni Syarafuddin An-Nawawi, mazhab Syafi'i besar. Dia ajarkan kepada kita, kalau kita melakukan haji, habis haji, pergi ke Madinah. Dipanggil dengan fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah sekarang dalam fatwa dia keluarkan fatwa, barang siapa bersafar pergi ke Madinah untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka safar dia itu safar maksiat. Dan safar maksiat ini berarti dia tak boleh jamak lah. Macam tuan-tuan nak pergi dari Johor ke Gombak, tak boleh lah. Dari Johor nak pergi Genting Highland. Niat dia apa? Nak pergi berjudi kat Genting Highland. Contoh dia lah. Dalam perjalanan berhenti dekat Negeri Sembilan. Nak kat Somban, nak pergi solat. Jamak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab safar tu safar maksiat. Nak pergi berjudi tu. Itu safar maksiat. Ibn Taymiyah keluarkan fatwa. Orang yang safar pergi ke Madinah dengan niat ziarah Rasulullah SAW adalah safar maksiat. Sebab dia rigid. Dia sempitkan sehingga kan menganggap orang menziarahi kubur ini sebagai memohon kepada kubur dan menjadi syirik. Dan Muhammad bin Wahhab meneruskan. Padahal mazhab Syafi'i pertama, menziarahi Rasulullah SAW itu dituntut. Seperti dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Kita pergi Madinah nak ziarah Nabi Muhammad SAW. Dia orang kata tak boleh pergi Madinah untuk ziarah masjid dan solat di Rawdah. Itu baru betul bagi dia orang. Bagi kami tak.
menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan of course tertib dia masuk Babus Salam, pergi ke makom, pergi ke Raudhah, solat di Raudhah, setelah itu lurus, pandang ke kiri, jalan lurus, pandang ke kiri menghadap wajah Nabi Muhammad SAW. Ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah dan kitab Majmu' Imam Nawawi. Majmu' itu 23 jilid. Kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Lalu apa kata Imam Nawawi? Memandang wajah Asy-Syarif dan bertawassul, mengucapkan salam kepada baginda SAW dan bertawassul dengannya. Bertawassul dengannya. Tapi menurut Ibnu Taimiyah tawassul ini syirik. Diikuti oleh Muhammad bin Wahab, siapa yang buat macam ni syirik, bahkan boleh jatuh kufur. Ini. Padahal dalil tawassul tu banyak ni boleh kita kumpulkan. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab kena kemarau. Sayyidina bin Khattab pernah kena kemarau sehinggakan harta Madinah muflis, bankrupt, kosong, zero. Lalu datang Malik Dar. Malik Dar ini salah seorang sahabat yang juga penjaga khazinah, penjaga iaitu peti harta Madinah. So dia tahu Madinah dah bankrupt, dia tahu. Dia pergi ke makam Rasulullah SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, inna ummataka qad halaku." Ya Rasulullah, dia seru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah wafat. Dia seru Nabi Muhammad SAW. Dia kata, sesungguhnya umatmu telah hancur. Istasqi. Dia minta turun hujan. Istasqi. Cuba lihat redaksi athar tersebut. Lalu dia tidur. Dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Dalam mimpi. Dan Rasulullah SAW khabarkan untuk sampaikan salam kepada Umar dan bagi tahu Umar dia kena cerdik. Dan insya-Allah nanti turun hujan. Lebih kurang macam itulah asal dia. Bangun, dia jumpa Umar, dia khabarkan dan Umar berdoa, "Ya Allah, jangan engkau azab hukum aku pada perkara yang tidak aku miliki." Nak turunkan hujan bukan aku boleh turunkan. Allah yang boleh turunkan, aku tak boleh buat apa. Asar dia macam tu. Ulama ni asar ini sahih. Jangan kata asar ini palsu. Tak. Asar ini sahih. Yang sahihkan dia adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang tadi kita panggil. Ulama hadis terkenal. Al-Hafiz. Dalam kitab Fathul Bari. Diriwayatkan oleh Sahih Ibn Hibban. Dan kitab-kitab sahih lain. Jadi asar dia sahih. Disepakati sahih secara sanad. Datang golongan Wahabi, dia kata mungkin sanad sahih tapi matan dia tak sahih. Boleh pula. Macam mana tu? Ulama menggunakan matan itu untuk mendukung tawasul dan istighasah. Siapa? Al-Imam As-Subki. Imam Subki dikarang kitab Shifa'us Saqam naqala Ibn Taimiyah. Shifa'us Saqam fi ziyarati khairil anam. Imam Subki. Datang Muhammad Abdul Wahab, dia karang kitab Kashfus Syubhat. Dalam tu dia kata, ialah orang kuburiyun akhirnya lahir orang-orang. Maksud dia, dalam tu dia orang yang pergi kubur semua ni. Pada hari ini keluar satu pemikiran di kalangan orang Malaysia yang dah kena virus Wahabi ni, jangan pergi kubur. Nanti ni minta nombor ekor lah, apa. Mana ada orang tak pergi kubur minta nombor ekor lah. Orang pergi kubur ni ialah kita nak hadiahkan Fatihah kepada ibu bapa kita, baca Yasin kepada mereka, kita ziarah Nabi Muhammad SAW, kita bagi salam, kita bertawasul dengan dia, beristighosah dengannya. Dengan lantaran derajat baginda Nabi Muhammad SAW, kita berdoa. Disebut dalam kitab Majmu', diajarkan untuk bertawasul dalam kitab Majmu' tadi. Dan kita yakin yang menunaikan itu Allah SWT.
Kalau kita tak percaya Allah yang menunaikan, kita tak pergi kubur, kita jadi golongan aktis pergi. Kalau sakit pergi minum ubat lah, pergi doktor lah, bukan pergi doa, betul tak? Orang pergi Nabi Muhammad SAW sebab kita tahu Allah SWT Asy-Syafi, dan orang yang paling dihormati dan diagungkan, maksudnya diberikan makanah, derajat oleh Allah SWT adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pergi ke makam Rasulullah SAW itu bertawasul dan istighatsah dengannya, kerana dia adalah perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan perbuatan keji, tidak. Dia masyru', disyariatkan, dicatat di dalam kitab-kitab 4 mazhab. Jadi jangan tipu manusia, jangan tipu orang awam. Ini masalah Wahabi, dia tipu orang awam. Dia kata, oh ini khurafat lah dan lain-lain. Tengok tu orang pergi kubur bawa puluh kuning. Mana ada orang bawa puluh kuning? Tak ada lah. Orang pergi kubur ni bawa surat Yasin warna kuning, lain lah. Surat Yasin tu warna kuning. Dia jangan tipu. Nak pergi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita angkat tangan dah dihukum sebagai bid'ah syirik. Itu fakta, tak payah susah-susah. Tuan-tuan pergi umrah haji, pergi ke makam Rasul, mandang ke wajah Rasulullah SAW, angkat tangan doa, apa yang dituduh? Syirik. Itu. So janganlah kata, oh tak ada, kami tak buat macam tu. Kat Malaysia ni bukan makam Rasul, sebab tu kita buat macam tu. Kat Madinah tak buat macam tu. Yelah, kat sini pergi sana tetap kena halang juga. Dituduh syirik, padahal tak. Kerana apa? Syirik yang dilarang, syirik yang dimaksudkan di sini, percaya Allah ada sekutu. Maksud Allah ada sekutu apa? Golongan Majusi, dia kata Tuhan ada dua. Tuhan baik, Tuhan jahat. Kufur tak? Kufur lah. Majusi lah. Dia panggil syirik istiqlal. Syirik istiqlal. Ada tak orang yang pergi ziarah kubur, baca Fatihah, baca Yasin, dia percaya bahawa mayat tersebut, roh tersebut Tuhan? Tak ada. Kalau tak, dia tak baca Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, takkan lah. Dan ini dah difatwakan. Di negeri Selangor ada satu fatwa tentang larangan membid'ahkan. Dalam itu termasuk larangan membid'ahkan adalah larangan membid'ahkan perkara khilafiyah seperti tawasul. Saya nak khabar mazhab Syafi'i, tawasul ini sepakat muktamad boleh. Oleh Imam Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi. Jangan pula hari ini ada orang kata, oh tak, mazhab Syafi'i tolak tawasul. Tak. Reference cukup, lengkap. Yang kedua, syirik tab'id. Syirik tab'id itu apa? Syirik yang menganggap bahawa Tuhan itu satu tapi boleh dibahagi-bahagi. Syirik juga syirik, kufur juga kufur. Siapa? Iaitu golongan Nasrani. Kerana mereka monotis. Monotis itu percaya kepada tauhid. Maksud dia Tuhan itu esa. Tapi dia membahagikan Tuhan yang esa. Dipanggil tab'id. Kerana mereka percaya Tuhan itu 3 dalam 1. Dipanggil dengan Trinity. Di dalam Islam, ini adalah syirik yang kufur. Sebab syirik tab'id. Mana mungkin Allah SWT esa tapi 3? Dia esa-esa lah. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Ini kan kita dah belajar. Zatnya esa, tidak dua, tidak jauhar, tidak berupa jisim. Zatnya esa, tidak ada yang sama dengan zatnya. Sifatnya esa, maksud sifatnya esa, walaupun sifatnya banyak tapi satu, kudrah satu, samak satu, basar satu, kalam satu. Dan juga tidak ada sifat selain Allah yang sama dengan sifat Allah. Sifat makhluk ni tak samalah dengan sifat Allah.
Af'alnya esa, maksudnya segala sesuatu yang terjadi di alam ini semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Tidak ada makhluk yang daya untuk melakukan, melainkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghidupan, tidak ada kematian, tidak ada kekayaan, tidak ada kemiskinan, tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada iman, tidak ada kufur, melainkan semua itu atas perbuatan ataupun atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala jua. Itu adalah namanya wahdaniyati fi dzat, wahdaniyati fi sifat wal af'al. Syirik yang ketiga, syirkul asbab. Syirkul asbab ni apa? Ada dua golongan. Satu tabaiyun. Tabaiyun kata segala sesuatu berlaku kerana tabiatnya. Api membakar kerana dia sendiri yang membakar. Kan? Maka apabila dia kena sesuatu, bukan Allah yang membakar, dia yang membakar. Maka ini syirik asbab. Kufur ke tidak? Kufur kalau macam tu. Macam orang percayalah ubat memang ubat yang sembuhkan, bukan yang lain, bukan Allah. Wah, itu kufur. Ini betul. Tapi bukan makan ubat ini asbab saja, Allah SWT yang menyembuhkan. Ini baru betul. Itu keterangan yang panjang kita dah terangkan pada pertemuan yang lalu. Ada satu syirik, ada satu lagi syirkut taklid. Syirkut taklid juga kufur. Seperti golongan jahiliyah Arab. Mereka menyembah berhala kerana ikut kepada keturunan-keturunan mereka. Keturunan pula? Tok nenek mereka. Ini juga syirik, dipanggil syirkut taklid. Maka dalam hal ini kufur. Kalau taklid dalam syariat, ini taklid yang mulia. Imam Sanusi sebut. Nanti ada syirik yang tidak kafir, tidak jatuh kufur, ada. Nama dia syirik khafi, syirkul aghrad. Iaitu apa? Riak. Riak lah. Riak ni apa? Dosa lah. Tapi kafir ke tak? Tak. Nama dia syirik khafi. Itu tidak. So yang nombor satu ni apa? Iaitu syirik yang kufur. Sebarang bagai kufur. Maka masuk di dalamnya i'tiqad bid'ah yang mengkafirkan dan perbuatan bid'ah yang mengkafirkan. Jadi ini termasuk bahaya kerana dia akan mengkafirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, iman kita kena jaga. Jaga iman kita. Kekal percaya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Itu kita kena jaga iman kita. Jangan sampai melakukan dosa-dosa yang nombor satu ini. Dan di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ini kami, isteri saya dan saya tengah terjemah, insyaAllah. Kalau kita cetak siap nanti, kita boleh mengaji kitab tasawuf. Tapi dikarang oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. So di dalam kitab itu, Imam Abdul Wahab Syarani menyebutkan bahawa seperti hadis Nabi SAW, bahawa dosa besar syirik, dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila. Ini dosa besar syirik. Itu. Yang kedua, membunuh orang dengan tiada sebenarnya, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Membunuh orang tanpa hak. Ini dosa besar. Tiada sebenarnya, contoh dia. Ada orang bertugas sebagai executioner atau dipanggil algojo. Dia terpaksa, itu tugas dia. Nak kena pancung, dia yang kena pancung. Nak kena tarik tali tu untuk ni, nak kena picit ubat tu untuk masuk. Itu dia yang kena buat. So dia membunuh, tapi dia buat kerana ada hak.
Itu tugas dia. Dia hanya menjalankan tugas. So dia tak bolehlah dihukum sebagai ini. Tak masuk dalam dosa besar tak. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dosa besar adalah membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Ada orang tak kuati, gaduh, bagi bunuh dia. Bunuh dia contoh dia, ambil pisau, bunuh. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena banyak solawat. Sifat amarah dalam diri kita kena dikawal dengan solawat. Selawat ini penyejuk hati. Saya pun backhand juga. Dia backhand dengan murid lah. Saya memang tak sabar, tak boleh sabar tengok murid baca salah tu, tak boleh. Telinga ni gatal. Dulu tu kalau kat pondok memang suka tengking-tengking lah murid tu. Alhamdulillah lah. Tapi Alhamdulillah murid saya kat pondok tu sebanyak-banyak tu diorang jadi orang lah, Alhamdulillah. Dan diorang kata tak apa doktor. Ustaz lah waktu tu, tak apa ustaz. Bila kena marah tu kita tambah fokus. Dia kata macam tu. Budak-budak macam tu. Tapi Alhamdulillah diorang jadi orang. Cuma kita kena kawal amarah ini, kerana amarah ini boleh menyebabkan melakukan perkara yang kita tak sedar, lepas tu menyesal. Sebab itu kita kena lawan amarah ini. Jadi yang terbaik adalah dengan solawat. Sebab itu dah tua-tua ni banyak solawat, slow down. Itu kena banyak solawat. Bila solawat tu dia akan membuang amaratu bisu. Jadi nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan, salah satunya marah. Membunuh orang dengan tiada sebenarnya, sama ada sengaja amdun. Amdun ni memang dia nak pergi bunuh. Contoh dia. Itu tak boleh. Atau tidak sengaja dipanggil dengan syibhu amadin. Dia tak nak bunuh, dia tumbuk gaduh kan. Tak, mati. Itu contoh dia. Tak puati gaduh, baling batu. Mati. Kena baling batu. Tuan-tuan jangan main-main, baling batu pecah kepala mati tuan-tuan. Sebab itu jenayah. Dan kita di Malaysia membunuh dengan sengaja, hukuman dia mandatory mati kan. Tahu saya. Ini kena faham. Ini. Jadi ini adalah termasuk dosa besar. Sikit lagi. Yang ketiga zina. Na'udzubillah min zalik. Iaitu melakukan hubungan seksual dengan masuknya hasyafah, iaitu helmet dia itu ke dalam farji perempuan yang tidak di dalam keadaan akad nikah yang sah. Dalam keadaan tahu keharaman perkara tersebut. Ini. Kalau dia tak tahu lainlah. Contoh dia ingat, dia balik rumah, dia ingat dalam bilik dia itu isteri dia. Akhirnya dia wati. Yang perempuan kena wati itu pula, wati itu jimat lah. Yang kena jimat tu pula pergi diam, tak cakap apa-apa. Buka-buka lampu, orang lain. Itu nama dia wati syubhat. Wati syubhat ini tak dikira zina lah. Ada kata tak logik lah ustaz. Kita tak boleh tuduh orang. Kalau dia memang tak tahu nak buat macam mana. Mana boleh impossible. Tak tuan-tuan, bukan macam tu. Dalam peradilan ni kita hukum secara zahir. Ini. Sebab itu kita tidak boleh mudah untuk tuduh zina. Tak boleh. Cakap saja, ini apa lagi? Ini zina ni. Ada video dapat. Tak boleh juga. Satu, video boleh fabricated. Tuduhan zina itu adalah qazaf. Qazaf ini dosa besar juga. Nanti ada dekat dalam ni. Ini termasuk dosa besar. So macam mana pun dalam bab zina ni kena tutup. Kena tutup selagi tidak ada 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi baru boleh. Dan bukan hanya itu tuan-tuan, 4 orang saksi itu akan diselidik. Memang waktunya sama, yang dilihat sama. Bukan sampai dalam kitab ni, bukan tengok cermin, ada orang zina. Contoh dia kan, cermin tu reflect. Itu tak sah. Sebab yang ditengok bukan zina, yang ditengok adalah cermin. Sama lah. Ini yang dikata. Tengok kamera. Tengok rakaman. Sebab dia dikatakan dalam bab hudud zina ini tak boleh semudah itu.
Dia kena pastikan tidak ada syubhat. Mana ada syubhat Ustaz? Menurut ahli ini dah asli. Contoh dia. Ahli asli pun. Boleh tak kemungkinan ada orang yang lagi ahli boleh buat sehingga nampak macam dia? Kita kata impossible. Di kalangan ahli IT kalau dia kata possible, tak boleh buat apa, dah syubhat dah. Sebab itu di dalam bab hudud tidak boleh menerima pembuktian dengan cara seperti itu. Tak boleh tuan-tuan. Bahaya. Kecuali disertai dengan ikrar. Itu bab lain lah. Ikrar, pengakuan. Itu dah bab lain lah. Tak boleh buat apa lah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam bab aib-aib yang bersifat zina ni tak boleh disebarkan. Tak boleh. Tutup lah. Kalau ada orang nak hantar ke apa, skandal-skandal, tak payah, tutup, tolak. Itu benda yang ceritakan dia je dah dosa besar. Ceritakan dia sahaja dah dosa besar. Ini hati-hati. Yang keempat, liwat. Yakni waqi pada dubur. Pun tak boleh. Liwat itu adalah dosa besar. Walaupun kepada orang yang halal, isteri dia. Tak boleh, jalan belakang ni tak boleh, jangan dibuat dosa besar tuan-tuan. Dosa besar. Allah SWT ancam orang yang melakukan perkara tersebut. Sebab itu dosa zina dan liwat ini bahaya. Kita kena didik anak-anak kita sejak kecil. Sejak kecil untuk menjauhi perkara ini. Dia jangan bagi tahu Ustaz, ini tabu, nanti bahaya. Tak, bukan. Kita kena bagi tahu dia bila dia dah sedar bahawa ini dosa besar. Ini kena bagi tahu, dosa besar. So bila takutkan dia, macam kita ditakutkan dengan rokok. Kita kan takutkan anak kita jangan isap rokok. Ini dosa ni. Kan? Samalah dengan perkara ini, dosa ni. Jangan. Kalau anak kita lah umur 17, 18 ni, na'udzubillah min zalik, dia dah mula pergaulan, dah mula, suka ada lelaki dengan perempuan, suka misalan dia. Kalau nak kahwin, cepat-cepat kahwin kan? Cepat kahwin kan? Lebih baik dia kahwin dengan sah daripada dia berbuat maksiat. Pilih mana? Ini jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah, bahaya. Susah Ustaz kalau dah kahwin nanti ada anak atau apa. Contraception. Family planning. Itu yang terbaik daripada haram. Buat dosa itu lebih teruk. Maksiat. Bila maksiat itu dilakukan, maka dah tak boleh patah balik dah. Melainkan taubat, dah selesai. Ini. Sebab itu jangan risau. Kalau muda-muda kahwin, jangan risau. Tak ada masalah. Tengah belajar kahwin, tak ada masalah. Kita ada kaedah nama dia nikahul misyar. Nikah misyar tu apa? Kita kahwinkan dia orang, tapi nafkah kita tanggung. Yang perempuan, mak bapak perempuan tanggung. Yang laki, mak bapak laki tanggung. Jangan bagi mereka. Bagi tahulah jangan ada anak dulu. Contoh dia. Lepas tu, belajar sampai habis. Ini dipanggil nikahul misyar. Dalam masalah nafkah kita kena ingat, dia boleh diajak bicara. Kita boleh saling meredai, itu boleh. Yang penting kalau mereka tak buat maksiat, mereka tenang, dapat belajar dengan fokus, insya-Allah dua-dua graduate pun cantik, molek, berjaya, dua-dua kerja dengan kerjaya berjaya. Waktu ada anak, alhamdulillah keluarga baik, anak-anak pun baik, kan baik. Daripada terjadi benda yang maksiat, na'udzubillah min zalik. Ini yang kita tak nak tahu. Dua ini perkara yang diharamkan dan tak boleh. Yang kelima, wafi pada faraj binatang. Ini juga haram, dosa besar. Tapi susah zaman sekarang. Zaman sekarang ni, yelah bukan zaman sekarang, manusia, biologi dia, umur 15, 16, 17 ini dah bersyahwat. Ini by its nature.
by its nature. So kita ada istilah kalau dah kerja baru nak kahwin kan. Memang betul, bukan kita pun tak nak kecil-kecil dah kahwin ni susah lah Ustaz. Kan. Takkanlah cinta moyik ni nak suruh kahwin, memanglah kita tak nak. Tapi pastikan dia jangan buat maksiat je lah. Dan kalau dia dah buat maksiat, kahwinkan je lah daripada jadi maksiat. Ini maksudnya. Kerana memang manusia diciptakan oleh Allah bersyahwat. Biologi. We cannot do anything. Allah dah ciptakan macam tu. Yang boleh kita didik mereka dengan cara yang benar. Ini supaya syahwat tersebut disalurkan pada cara yang benar. Itu yang kena buat tuan-tuan dan puan-puan. Ini tugas kita pada hari ini. Kita kena cuba didik mereka dengan cara yang terbaik. Baik, insyaAllah yang nombor 6 nanti kita sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan tak ada kalau tak salah. Minggu hadapan tak ada. Minggu hadapan, ya minggu hadapan tak ada. Minggu ke akhir ada. 30 hari bulan ada. Minggu hadapan saya di Masjid Khairiyah. InsyaAllah aku lupa lihaza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.